Hello everyone, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama-sama dengan saya dalam Borak-Borak Hartanah bersama Azlan Jaiz. Pada episod kali ini, saya akan kongsikan kepada anda tentang inisiatif pihak kerajaan dan juga badan kerajaan lain yang mana ianya membantu anda sebagai golongan sasaran untuk memiliki rumah pertama anda. Program pertama yang saya akan kongsikan kepada anda adalah program Perumahan Rakyat ataupun PPR. PPR ini diwujudkan adalah untuk penempatan semula setinggan dan juga untuk memenuhi keperluan golongan berpendapatan rendah ataupun B40. Yang mana PPR ini terbahagi kepada dua, iaitu PPR untuk disewa dan juga PPR untuk dimiliki. Jenis-jenis rumah PPR ini ianya terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama sekali rumah pangsa berbilang tingkat, yang kedua adalah rumah pangsa 5 tingkat dan yang ketiga adalah rumah teres. Dan seterusnya, spesifikasi untuk rumah PPR ini adalah saiz dia sekurang-kurangnya adalah 700 kaki persegi dan mempunyai 3 bilik dan juga 2 bilik air. Terdapat juga fasiliti lain seperti adanya surau, adanya juga dewan komuniti, mungkin ada dobi layan diri dan seterusnya. Program seterusnya yang saya akan kongsikan kepada anda adalah program Rumah Transit Belia. Jadi apakah itu Rumah Transit Belia? Ini adalah satu berita yang baik untuk pasangan yang telah pun berkahwin, ya. Jadi Rumah Transit Belia ini dikhususkan kepada belia yang berumur dari 18 hingga 30 tahun yang telah pun berkahwin dan mempunyai pendapatan rendah. Rumah ini disewakan dengan kadar RM250 sebulan dengan tempoh penyewaan permulaan iaitu 2 tahun sehingga maksimum 5 tahun. Penyewa akan diberikan notis 6 bulan lebih awal untuk tempoh pengosongan rumah. Rumah transit ini diwujudkan bagi memastikan golongan ini boleh membuat force saving. Dan sekiranya mereka ingin membeli rumah, mereka akan diberikan keutamaan oleh pihak kerajaan. Untuk lokasi pula, terdapat 3 lokasi telah dikenalpasti oleh pihak KPKT buat masa ini, iaitu yang pertama sekali adalah di Rawang untuk di Selangor, yang kedua di Mukim Kepong untuk Kuala Lumpur dan juga Mukim Batu juga di Kuala Lumpur. Ciri-ciri rumah transit adalah seperti berikut. Yang pertama sekali, ianya berkeluasan 700 sehingga 850 kaki persegi, mempunyai 3 bilik tidur dan juga 2 bilik air, mempunyai ruang tamu dan juga dapur dan juga dilengkapi dengan lampu dan juga kipas. Projek seterusnya yang saya akan kongsikan adalah projek residensi wilayah, yang mana projek residensi wilayah ini telah diwujudkan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan untuk warga kota yang tinggal di wilayah persekutuan, termasuklah di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Ciri-ciri utama untuk residensi wilayah ini adalah saiz rumah tersebut sekurang-kurangnya adalah 900 kaki persegi dan harganya tidak melebihi RM300,000. Secara umumnya, keselesaan tinggal di rumah adalah impian untuk semua, ya. Jadi untuk residensi wilayah, syarat-syarat utama bagi pemaju perumahan untuk membina residensi wilayah mesti memenuhi kriteria-kriteria berikut. Yang pertama sekali, mempunyai 3 bilik tidur. Yang kedua, mempunyai 2 bilik air, ruang makan, ruang tamu, yard untuk dobi dan juga 1 parkir berbumbung. Tetapi pemaju digalakkan untuk memberikan kemudahan yang lebih daripada syarat-syarat asas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan. Kemudahan yang saya akan kongsikan selepas ini adalah antara kemudahan-kemudahan wajib yang perlu disediakan oleh pihak pemaju untuk kegunaan pembeli rumah untuk residensi wilayah ini. Yang pertama sekali adalah surau dan seterusnya adalah dewan komuniti. Perlunya juga ada management office, dobi, taska dan juga gerai makan. Berikut adalah syarat utama untuk memiliki rumah di residensi wilayah. Yang pertama sekali, syarat paling penting iaitu anda adalah warga negara Malaysia. Yang kedua, umur anda mesti melebihi 21 tahun. Yang ketiga, anda mesti dilahirkan di Kuala Lumpur ataupun anda menetap di Kuala Lumpur ataupun anda bekerja di Kuala Lumpur. Dan yang terakhir sekali, untuk gaji pula,
sekiranya anda bujang, gaji anda tidak boleh melebihi RM10,000 dan sekiranya anda berkahwin, gaji anda tidak boleh melebihi RM15,000. Program seterusnya adalah Residensi Prihatin, yang mana Residensi Prihatin adalah perancangan terbaru daripada Kementerian Wilayah Persekutuan. Untuk projek Residensi Prihatin ini, mereka merancang untuk membangunkan ataupun membina perumahan untuk warga kota, warga wilayah, yang mana harga rumah mestilah lebih rendah daripada RM200,000 dan yang mana monthly installment lebih kurang RM1,000 ke bawah. Dan projek yang terakhir yang saya akan kongsikan adalah projek Mesra Rakyat, yang mana projek Rumah Mesra Rakyat ini diwujudkan bagi membantu segelintir golongan, seperti nelayan, petani ataupun golongan yang kurang berkemampuan yang tinggal di rumah sedikit daif. Jadi sekiranya mereka mempunyai tanah sendiri untuk mereka bangunkan rumah, program ini adalah khusus untuk anda. Syarat-syarat kelayakan untuk anda memohon Rumah Mesra Rakyat adalah, yang pertama sekali, anda mestilah warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Yang kedua, pendapatan seisi rumah tidak melebihi RM3,000. Pemohon dan juga pasangan tidak boleh memiliki rumah sendiri, ataupun mereka tinggal di rumah yang usang ataupun daif. Yang seterusnya, tanah ataupun tapak ini mestilah bersesuaian dan bebas daripada gadaian ataupun beban ke atasnya. Sekiranya tanah ini bukan tanah milik anda, anda perlu memohon keizinan daripada tuan tanah. Untuk saiz pula, sekurang-kurangnya adalah bersaiz 3,600 kaki persegi. Ianya mengikut kepada reka bentuk. Dan yang terakhir sekali adalah ianya tertakluk kepada peruntukan keuangan. Itu saja untuk episod kali ini yang mana saya telah kongsikan kepada anda semua tentang projek-projek ataupun skim perumahan yang telah disediakan oleh pihak kerajaan dan juga badan-badan kerajaan yang lain untuk membantu anda sebagai golongan sasaran untuk memiliki rumah yang pertama. Dengan itu, sekian sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum. Bye.